Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ihdinas siratal mustaqim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattahu ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya dapat kita bersama-sama berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan pada malam ini diberkati, dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya kasihi lagi saya hormati para imam, para bilal, barisan kepimpinan surau serta muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, sekali lagi Allah Ta'ala izinkan kita bertemu. Cuma pada malam ini tuan-tuan, kita tidak membahaskan tentang 40 hadis peristiwa akhir zaman, ataupun kita tidak sambung kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Dan insyaAllah pada malam ini ingin saya berkongsi berkaitan dengan hukum hakam dalam ibadah korban. Dan saya percaya insyaAllah para asatizah yang mengajar pada bulan ini kemungkinan besar dah sentuh 2-3 perkara berkaitan dengan ibadah korban. Tapi tidaklah menjadi kesalahan untuk kita mendalami ataupun mengulangi berkaitan dengan ibadah ini. Mudah-mudahan bertambah pengetahuan kita dan mudah-mudahan segala pelaksanaan kita dalam ibadah korban Allah Ta'ala terima sebagai amalan kebaikan, insya-Allah. Baik tuan-tuan, saya menggunakan kitab ataupun terjemahan daripada kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini kitab ni tuan-tuan daurah bersama dengan sahibu fadilah Datuk Rosli bin Osman, salah seorang daripada ahli jawatan kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang. Jadi baru-baru ni tuan-tuan dia buat daurah di Masjid Bertam Indah. Saya tak dapat ikuti secara bersemuka, cuma saya ikuti secara atas talian. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada saya kefahaman sebagaimana kefahaman orang yang berada bersama dengan Tuan Guru. Jadi daripada itulah saya nak kongsikan kepada tuan-tuan beberapa perkara. Kalau ikutkan daurah tu lebih kurang dalam 4 jam, 3 jam lebih, dekat 4 jam. Jadi masa kita taklah sampai 4 jam, masa kita sampai pada waktu isyak. Jadi kita kongsi beberapa perkara yang boleh kita kongsikan. Mudah-mudahan tuan-tuan lebih fahamlah insya-Allah berkaitan dengan ibadah korban. Baik. Bismillahirrahmanirrahim tuan-tuan. Inilah satu bab pada menyatakan udhiyah. Jadi artinya korban ialah iaitu barang yang disembelih daripada unta atau sapi atau kerbau atau kambing kerana menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa yang lagi akan datang kenyataannya. Jadi kurban tuan-tuan, kita pun sebut korban. Saya daripada kalimah khurbah, yakni mendekatkan diri. Daripada definisi korban itu sendiri pun kita dah tahu bahawa kita melaksanakan korban bukan saja-saja sembelih, bukan saja-saja duk pi lapah, bukan saja-saja duk pi edak daging. Tetapi korban ini adalah satu ibadah yang kita nak menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita faham maqasid ataupun tujuan sebenar korban, dia boleh mendatangkan kenikmatan dalam pelaksanaannya. Baik, dalil yang menyebutkan tentang korban sebelum ijma' firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Ini dalil korban, iaitulah sembahyanglah kamu wahai Muhammad akan sembahyang hari raya dan sembelihlah korban. Jadi surah yang sering kali kita duk baca selalulah, surah yang orang sukalah, fasalli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar.
Jadi ini dalil yang mana sembahyanglah kamu wahai Muhammad akan sembahyang hari raya. Kemudian sembelihlah korban. Dan juga dalil Nabi sallallahu ataupun hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabba ila Allah ta'ala min iraqatid dami innaha lata'ati yaumal qiyamah bi khuruniha wa azlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan, yang membawa arti tiada beramal akan anak Adam suatu amalan pada hari raya yang lebih digemari Allah Ta'ala daripada menumpahkan darah. Artinya menyembelih korban, dan sesungguhnya korban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya dan kuku kakinya dan sesungguhnya darahnya jatuh di sisi Allah pada suatu tempat kemuliaan sebelum daripada bahawa ia jatuh ke muka bumi. Maka hendaklah kamu membaikkan jiwa kamu dengan korban itu. Hadis riwayat Tirmizi dan juga Hakim. Ini juga tuan-tuan sebuah hadis yang menerangkan tentang ibadah korban, dalam masa yang sama menerangkan hikmah orang yang berkorban. Ni untungnya orang korban. Untung orang berkorban. Siapa buat korban tu ni untung dia. Untung dia pasal apa? Ni hadis ni tuan-tuan. Bagaimana Nabi sebut, bila orang yang menyembelih korban adalah orang yang paling disukai oleh Allah dalam melaksanakan ataupun dalam menyambut hari raya Aidil Adha. Tak ada siapa yang Allah sayang melainkan orang yang menyembelih korban pada hari raya tersebut. Diisi pada hari korban tersebut, hari raya korban tersebut dengan sembelihan. Maka itulah yang Allah Ta'ala paling suka. Subhanallah. Bukan manusia suka, tapi Allah suka. Dan bila mana Allah suka, Allah akan datangkan pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya dan juga kuku-kukunya. Maksud kata Allah bawa mai kuku-kuku dan tanduk-tanduk haiwan yang kita sembelih. Maka sebahagiannya mengatakan yang datang itu adalah pahalanya. Termasuklah pahala yang ada pada tanduk, pahala yang ada pada kuku. Jadi kalau boleh kita ambil haiwan korban, haiwan yang paling terbaik lah. Cari yang paling terbaik. Kerana yang terbaik itu lebih indah berbanding yang kurang baik. Maka datang dengan tanduk-tanduk dan juga kuku-kukunya. Maka sebelum darah itu, titisan itu jatuh ke muka bumi, maka darah itu lebih diletakkan di tempat yang mulia sebelum dijatuhkan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Fatimah, bagaimana Nabi SAW memanggil Fatimah untuk melihat haiwan korban. Kemudian kata Nabi SAW, mafhum hadis, sebelum darah itu jatuh ke muka bumi Allah, Allah akan mengampunkan dosa-dosa orang yang berkorban, orang yang buat korban. Subhanallah. Jadi banyak ganjaran pahala hikmah yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang masuk korban. Dalam hadis yang terakhir satu lagi, azimu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Perbesarkanlah korban-korban kamu, maka sesungguhnya ia adalah korban, ia adalah kenderaan kamu di atas sirat pada hari kiamat. Ini satu lagi hikmah. Siapa yang buat korban, maka haiwan yang dia buat korban di dunia menjadi tunggangan dia ataupun kenderaannya ketika mana melalui sirat. Semua orang takut tuan-tuan laluan sirat. Kita pun takut. Tak mau, kalau boleh tak mau jalan. Tak mau dalam keadaan kita berjalan, tak mau dalam keadaan kita berlari. Biarlah kalau boleh sepantas kilat. Biarlah kalau boleh sebagaimana Allah Ta'ala hiasi kita dengan adanya kenderaan. Kenderaan itu mai mana? Kenderaan itu mai ketika mana kita di dunia, kita pernah melaksanakan ibadah korban. Lagi banyak kita buat korban, Masya Allah, lagi besarlah kenderaan yang pasti Allah Ta'ala berikan kepada kita, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan dengan ketiga-tiga dalil yang saya bawakan tadi memberi kekuatan kita untuk melaksanakan ibadah korban dan menghakis perasaan bakhil yang ada dalam perasaan kita ini, yang kedekut piang tak mau korban ataupun tak mau melaksanakan ibadah korban, takut duit habis. Ini masalah tuan-tuan. Baik, kita masuk kepada perkara yang besar sikit, hukum korban. Ni dengar baik-baik tuan-tuan. Yang kita dah buat sedia ni, apa hukum korban? Bahawasanya korban itu yang pertama adalah sunat muakkad pada hak kita umat yang merdeka atau mub'ad
lagi mukallaf, lagi cerdik, lagi kuasa di atas mengerjakannya. Tetapi harus bagi bapa atau datuk melakukan korban bagi anak walinya daripada harta dirinya, seperti apa yang lagi akan datang kenyataannya. Baik, hukum melakukan ibadah korban adalah sunat muakkad ataupun sunat muakkadah al-kifayah. Saya kita akan bahas sunat kifayah. Dia sunat muakkad. Jadi bila kita melaksanakan ibadah korban, maka dia taklah wajib. Dia tidak wajib, tetapi dia adalah sunat yang dituntut, sunat yang digalakkan, sunat muakkad. Bila sunat muakkad tuan-tuan, kepada siapa? Kepada muslim, kepada orang yang merdeka, dan kepada orang yang berkemampuan. Muslim, merdeka, kemampuan. Ada 3 benda ni, maka jadilah ia sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Jadi bila sunat dituntut, tidak semestinya sekali ia kena buat. Jadi sunat muakkad dia boleh jadi tiap-tiap tahun. Kalau kita merdeka, muslim, merdeka, berkemampuan, tiap-tiap tahun kita berkemampuan, maka kita ini orang yang digalakkan untuk melaksanakan ibadah korban. Boleh tiap-tiap tahun tuan-tuan, tak ada masalah. Dia bukan sekali dalam semua hidup. Kalau tidak berkemampuan tak apalah. Yang ni jenis berkemampuan, maka boleh buat tiap-tiap tahun, tidak menjadi masalah. Dan wajib korban di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khususiyah baginya, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun alaikum. Telah diperintahkan aku dengan berkorban dan ianya sunat bagi kamu. Dalam lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin alaikum. Diwajibkan korban di atas aku dan ianya tidak wajib ke atas kamu. Jadi hukum ke atas baginda Rasulullah adalah wajib, tetapi bagi umatnya adalah sunat. Habis, selesai. Faham tuan-tuan? Yang tu benda basic. Dan yang ketiga, hukum menjadi sunat kifayah. Korban itu adalah sunat kifayah bagi seseorang jika dia mempunyai berbilang-bilang ahlul bait. Jika tidak berbilang ahlul bait, maka dianya adalah sunat ain. Tuan-tuan bisa dengar tak sunat kifayah? Fardu kifayah bisa dengar, tapi sunat kifayah jarang dengar kot. Ataupun pernah dengar sebenarnya. Fardu kifayah apa dia? Fardu kifayah ni orang kata apa? Kalau seorang buat, kita tak payah. Kena tak ada siapa buat, semua berdosa. Satu kampung berdosa. Jadi fardu kifayah lebih kurang macam itulah. Apabila telah orang ataupun satu orang yang telah melakukan, maka gugurlah kewajiban yang lain. Maka sunat kifayah lebih kurang sama, cuma dia tak fardu, dia jadi sunat. Sebahagian daripada sunat kifayah yang perlu kita lakukan adalah ibadah korban. Apabila ahlul bait dah melaksanakan ibadah korban, maka yang lain tak jadi sunat kifayah. Tapi kalau tak ada daripada ahlul bait, daripada ahli keluarga kita yang melakukan korban, maka salah seorang daripada ahli keluarga perlu melakukan ataupun sunat kifayah ke atas keluarga tersebut untuk melakukan korban. Sunat kifayah yang lain di antaranya apa lagi? Memberi salam. Daripada ramai-ramai orang tuan-tuan, kita jumpa satu kelompok. Kita kelompok bertemu kelompok, maka salah seorang daripada kita memberi salam, maka cukup seorang bagi salam. Tu yang ni namanya sunat kifayah. Tak perlu setiap orang bagi salam. Lepas saya bagi salam, kawan ni pula bagi salam, kemudian kawan tu pula bagi salam. Tak perlu. Kerana sunat kifayah cukup seorang ya. Yang jawab salam tu yang wajib, yang ramai yang dengar tu yang wajib jawab salam. Tetapi memberi salam itu sekadar seorang. Sama macam talqin, ataupun memberi mengajarkan tahlil ataupun la ilaha illallah kepada orang yang sedang nazak. Kita pi contoh AJK, ramai-ramai pi jumpa satu orang anak karya nak meninggal ataupun dalam keadaan nazak. Maka kita pi tuan-tuan, bila orang yang pertama pi, dia mengajarkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kawan tu pun sebut la ilaha illallah. Jangan kita yang kedua pi pun kita duk sebut lagi la ilaha illallah, tak betul. Cukup sekadar seorang saja sebut, maka yang lain telah gugur kifayahnya ataupun telah gugur kewajipannya kerana salah seorang telah menyebutnya. Jadi itu sunat kifayah tuan-tuan, sunat kifayah. Baik, apa makna ahlul bait? Kita bahas sikit. Tuan-tuan, apa makna ahlul bait? Satu orang dah buat, maka keluarga lain tak perlu buat. Apa makna? Ada 3 pandangan berkenaan dengan ahlul bait. Yang pertama yang dikehendaki oleh ahlul bait di sini adalah ahlul bait yang dikehendaki pada bab wakaf. Yang pertama, pandangan yang pertama besar, ahlul bait yang meliputi dalam bab wakaf. Dia meliputi pelbagai jenis lapisan adik-beradik lah. Dia bukan takat kakak, bukan takat abang,
Dia bukan takat mak bapak kita, dia boleh pi skop sampai pak saudara, boleh pi sampai anak saudara, boleh pi sampai ke pak mertua. Jadi salah seorang daripada keluarga kita yang besar dalam bab wakaf ini tuan-tuan, contoh kata pak mertua kita dah buat dah wakaf, dah buat dah korban. Padahal pak mertua kita duduk Kuala Lumpur, pak mertua kita duduk Terengganu, tak duduk dengan kita. Maka bila salah seorang daripada ahli keluarga dah buat korban, maka tidak menjadi sunat kifayah kepada orang ataupun ahli keluarga kita yang lain untuk melaksanakan ibadah korban. Jadi besar tuan-tuan. Pandangan yang pertama ini besar. Kalau kak kita dah buat, kak duduk Terengganu, kita duduk Pulau Pinang, maka kak kita dah korban tahun ni, maka dah gugur sunat kifayah pada diri kita. Jadi bolehlah buat dalam grup WhatsApp, tahun ni siapa buat korban, maka tak nak siapa, kita buatlah. Mai tahun depan siapa lagi buat? Kak pula buat. Kemudian satu lagi pula, siapa pula buat? Pak saudara buat. Maka gugurlah sunat kifayah. Itu Ahlul Bait, pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua mengatakan adalah yang dikehendaki akan ahli isi rumah, yang dihimpunkan oleh nafkah satu orang, memberi nafkah ke atas mereka sekalipun dengan kerana Allah. Jadi ahli keluarga yang kita menanggung nafkah akan dirinya. Siapa dia nafkah kita bagi? Isteri kita. Jadi kalau kita jenis satu rumah ya, maka kita bagi nafkah, maka ahli isi rumah itulah kita, isteri dan anak-anak. Maka salah seorang daripada ahli isi rumah yang di bawah nafkah kita dah buat korban, maka salah seorang yang lain tidak jadi kifayah. Kalau kita ada dua rumah, isteri satu dan isteri dua, jadi isteri pertama dan isteri kedua. Jadi kita ada dua rumah, salah satu daripada ahli keluarga di antara kedua-duanya, salah seorang daripada kedua-dua keluarga tersebut dah buat, maka tidak menjadi sunat kifayah kepada keluarga yang lain untuk melaksanakan ibadah korban. Ada 3, ada 4 isteri contoh, tambah lagi 2 keluarga asnaf. Kerana Allah kita nafkah dia, bukan kerana perkahwinan, bukan kerana kerabat, tapi kita kesian kat dia. Kerana Allah, tiap-tiap bulan kita duk tanggung dia, makan, minum, pakaian. 2 keluarga kita tanggung. Kita ada 4, campur lagi 2, 6 keluarga. Maka salah seorang daripada 6 keluarga itu dah melaksanakan ibadah korban, maka yang lain gugur sunat kifayah. Boleh faham? Dia tak semestinya orang yang wajib kita bagi nafkah semata-mata, tetapi nafkah kerana Allah juga termasuk dalam pandangan yang kedua. Dan pandangan yang ketiga adalah pandangan yang mengatakan orang yang tinggal dalam rumah sahaja dan tidak disyaratkan ahli keluarga. Maksud kata kalau satu rumah kita tinggal, dalam tu bukan ahli keluarga kita sekalipun, kalau salah seorang daripada dalam rumah kita dah melaksanakan ibadah korban, maka gugurlah yang lain dari sudut sunat kifayah. Sebagai contoh kata rumah panjang lah kot tuan-tuan, rumah panjang dekat Sarawak. Rumah panjang, dia panjang satu rumah, dia dikira satu rumah. Kemudian ada pintu. Maka salah seorang daripada rumah panjang tersebut dah melaksanakan ibadah korban, maka gugurlah yang lain, walaupun bukan adik-beradik. Lebih kurang macam itulah tuan-tuan. Ataupun cerita Piramli kan, satu rumah ada banyak pintu, maka salah suatu pintu dah buat korban, maka yang lain gugur kewajiban sunat kifayah. Boleh faham? Jadi kita nak pakai pandangan mana? Dipersilakan tuan-tuan nak pakai salah satu daripada 3 pandangan, kerana ketiga-tiganya ada di dalam kitab Tuhfah. Baik tuan-tuan, boleh faham? Dan yang keempat, makruh meninggalkan korban kerana khilaf ulama pada wajibnya. Maka kerana ini adalah korban itu terafdal daripada sedekah sunat. Ni penting tuan-tuan. Makruh kalau meninggalkan korban kerana khilaf ulama pada wajibnya. Ada ulama yang berpegang bahawa korban itu hukumnya wajib, seperti mana dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi hukumnya wajib, buat korban hukumnya wajib bagi orang yang bermukim, bukan musafir. Orang yang menetap di satu tempat bermukim, dan orang yang kaya pada hari raya, maka dia wajib mengeluarkan korban ataupun melaksanakan ibadah korban. Mukim dan kaya pada hari raya. Kaya ni level mana? Kaya sehingga melayakkan dia untuk mengeluarkan zakat. Maksud kata melebihi daripada nisab kekayaan dia. Kalau sekarang nisab, maka lebih daripada 21,000 ataupun 22,000 nilai yang dia ada, maka dia itu dah dikategorikan sebagai orang yang wajib melaksanakan ibadah korban. Ni pandangan dalam mazhab Hanafi lah.
Kira kalau ikut pandangan mazhab Hanafi ni, tuan-tuan kira semua seekor lembu ni. Seekor kambing lah, satu bahagian lembu. Boleh tak boleh buat dua bahagian, tuan-tuan? Boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Kalau kita nak buat seekor lembu, kata kita nak buat 7 bahagian sekalipun, tidak menjadi masalah. Boleh kita buat 7 bahagian sekalipun. Kerana Nabi pernah buat 2 ekor kambing. Dalam satu masa Nabi buat 2 ekor kambing. Jadi tidak menjadi kesalahan untuk kita buat 2 bahagian ke 3 bahagian. Tidak, semestinya 1 bahagian. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, jadi makruh lah kerana ada khilaf daripada kalangan ulama berkaitan dengan kewajibannya. Dan afdal korban jika nak dibandingkan dengan sedekah sunat. Lagi afdal kita buat korban kalau kita nak banding dengan sedekah sunat. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, ni saya ringkas ni. Saya ringkaskan sebab masa yang tidak mengizinkan, kita ringkaskan. Dan ada satu lagi tuan-tuan, hadis Nabi SAW daripada Mikhnaf bin Sulaim, qal kunna wuqufan ma'an Nabi SAW bi Arafatin fasami'tuhu yaqul ya ayyuhan nas ala kulli ahli al-bait fi kulli amin udhiyatun wa atirah. Yang mana kami bersama dengan Nabi SAW wukuf di Arafah, dan aku mendengar Nabi SAW bersabda, wahai manusia, ala kulli ahli bait, pada setiap ahli bait, fi kulli amin, pada setiap tahun, buatlah satu sembelihan. Ini dalil dia. Maksud kata setiap daripada ahli keluarga yang ahli bait, kemudian pada setiap tahun buatlah satu sembelihan. Itu yang tadi kita sebut ada 3 pandangan. Jadi boleh pakai mana-mana pandangan. Maksud kata tiap-tiap tahun pastikan ada round dia, ataupun pastikan ada daripada ahli keluarga kita yang mampu untuk melaksanakan ibadah korban. Tapi berkemampuan lah. Ni atas balik jalan berkemampuan. Tapi kalau tak berkemampuan, tidak disunatkan tuan-tuan. Dah tak mampu nak macam mana. Ni hanya bagi orang yang berkemampuan. Baik, kita masuk kepada korban wajib. Korban wajib dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Korban wajib ada 2 jalan. Yang pertama disebabkan nazar, itu jadi wajib. Seperti mana satu orang berkata, lillahi alayya an udhiya bihadhihi, kerana Allah Ta'ala wajib di atas aku berkorban dengan kambing ini, maka ia jadi nazar. Aku bernazar akan kambing ini untuk dijadikan korban, maka jadi nazar. Bila dia nazar, hukumnya wajib, tidak lagi sunat muakkad. Ataupun dia ta'yinkan haiwan tersebut, seperti mana dia kata hadhihi udhiyah, inilah korban, atau dengan katanya ja'altuha udhiyah, aku jadikan ia sebagai korban. Contoh kata dia ada kambing dia sendiri. Ni kambing dia sendiri tuan-tuan. Orang kata ni ni kambing mana ni? Kambing apa tu? Maka dia kata ni kambing ni aku nak jadikan korban. Bila dia sebut macam tu dengan menta'yinkan haiwan tersebut, maka haiwan tersebut jadilah ia sebagai korban. Maka dengan lafaz yang tersebut itu jadilah korban dengan umpama kambing suatu yang wajib, kerana hilang miliknya daripada kambing itu dengan nazar atau ta'yin. Bila dia dah nazar dan ta'yin, maka hilang milik, bukan lagi milik dia. Kambing tu milik Allah Ta'ala untuk dia korbankan sebagai nazar atau ta'yin. Maka wajib atasnya menyembelihnya, dan tidak harus dia mentasarufkannya dengan umpama jual dan menggantikannya dengan yang lain, sekalipun dengan yang lebih baik daripadanya. Baik-baik tuan-tuan. Dia tunjuk kambing dia, ini kambing aku jadikan korban. Maksud kata dia ta'yinkan kambing dia. Dia kata kambing ni aku jadikan korban. Mai hari nak korban, kambing ni kurih kedegiang. Maksud kata aku tak sanggup nak sembelih kambing ni, pasal kurih ingat. Dia ganti kambing dia tu dengan lembu, ataupun ganti dengan rebau, maka ganti itu tidak boleh. Dia tetap kena dengan kambing yang sedia ada. Dia tak boleh pergi tukar kambing lain. Maka kalau kambing tu kena curi, ataupun kambing tu hilang, apa lagi, kambing tu mati, adakah dia perlu menggantikannya? Kalau bukan kerana kecuaiannya, maka dia wajib menggantikan kambing tersebut. Kalau kambing tu jantan-jantanlah ia. Kalau kambing tu kurih macam tu, kurih tu macam tu lah, lebih kurang tuan-tuan. Kena cari lebih kurang sama dengan kambing tersebut. Tapi kalau disebabkan kalau disebabkan bukan kecuaian, maka gugurlah tanggungjawab tersebut. Maksud kata dia dah memang jaga rapi, dah CCTV kat atas, apa orang curi, ataupun dia mati dengan sendiri setelah mana kita bagi makan, setelah kita jaga elok tiba-tiba mati, maka tidak perlu ganti.
Itu dalam bab korban yang wajib. Binatang yang harus korban tak payah baca. Tuan-tuan cerdik lah. Semua cerdik belaka ni. Tuan-tuan takkan tak tahu lagi ke tuan? Jangan duk kata apa ayam pula. Al-an'am tuan-tuan binatang yang ni diternak lah, ternakan. Umumnya 5 lah, iaitu unta, kambing, unta, lembu, kemudian kambing, kemudian biri-biri ataupun kerbau. Jadi 5 lah tuan-tuan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Tapi tak mau bahas lah tuan-tuan berkenaan dengan apa ayam biru ke ayam ke, adalah pandangan-pandangan tu, tapi tak mau bahas malam ni pasal rakaman ni, pasal bahaya. Saya duk buat pula Surau Siti Aisyah, Tony pergi sembelih 30 ekor ayam. Pasal apa? Ustaz Syari ajak, mampu aku. Kena tarik aku, tak tahu lihat lagi. Tuan-tuan walaupun ada pandangan lah, tapi tak bahas dalam ni. Ini untuk sendirinya, untuk habuan diri sendiri. Baik. Kemudian hukum binatang haiwan bunting. Maka boleh tak boleh kita sembelih lembu yang ada dalamnya kandungan. Kita tengok sikit tuan-tuan, sikit ya. Tersebut di dalam majmu' dengan dinakalkan daripada sahabat Syafi'i radhiyallahu anhu bahwasanya tidak memada yang bunting sebagai korban. Tidak memada erti kata tidak sah kita menyembelih haiwan daripada haiwan yang sedang bunting ataupun sedang mengandung. Kata Syekh Azra'i dan jazam dengannya Syekh Abdul Hamid dan mereka yang mengikutinya intaha. Ianya adalah yang disahkan oleh Syekh Syarbini di dalam Mughni, yang diiktimadkan oleh Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli di dalam Tuhfah dan Nihayah, adalah tidak memadai, tidak sah, kerana buntingnya itu dibilangkan aib yang menegah korban. Sesungguhnya telah dinyatakan oleh ulama bahawa bunting itu dikira aib pada barang jualan dan juga sedekah. Jadi tak boleh lah tuan-tuan, tak boleh. Tak boleh kita sembelih haiwan daripada yang sedang bunting. Okey, itu ringkas. Okey, berkenaan dengan haiwan tu tuan-tuan, kaki tempang ke, kemudian telinga tak ada ke, apa tu tuan-tuan, tu benda-benda aib yang boleh menggugurkan ataupun menyebabkan tidak sahnya pada haiwan tersebut. InsyaAllah tuan-tuan pun dah faham dah, insyaAllah tuan-tuan. Tak apa, kita bahaskan. Baik, kemudian kita masuk kepada niat korban. Disyaratkan niat pada korban kerana korban itu satu ibadat, dan tiap-tiap ibadat tidak sah melainkan dengan niat, melainkan pada korban yang dita'yinkan dengan nazar, maka tidak disyaratkan niat. Maka setiap ibadah diperlukan niat, wajib niat. Innamal a'malu binniyat. Dan setiap innamal a'malu binniyat, setiap amal kena ada niat. Jadi bila korban dia adalah ibadah. Bila ibadah wajib pada dirinya itu niat. Disyaratkan bahawa hendaklah dia niat tatkala menyembelihnya, harus mendulukan niat atas menyembelih, iaitu pada ketika pengakuan ta'yin, sekalipun tidak dihadirkan niat itu pada ketika menyembelih. Sama seperti harus mendahulukan niat zakat atas membahagi-bahagikannya, tidak memadai ta'yin itu dengan niat. Apa makna dia? Niat bila kita nak niat ketika mana kita nak sembelih. Time itulah niat. Ketika mana pisau nak ada kat leher haiwan yang kita nak sembelih, kalau kita sembelih sendirilah, time itulah kita niat. Inilah korbanku kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niatlah hati. Jadilah ia haiwan korban kita. Ataupun inilah lembu untuk dijadikan haiwan korbanku kerana Allah Subhanahu Wa Taala sembelih. Maka kalau kita niat, kalau kita sembelih, kalau kita dah wakilkan orang supaya sembelih, maka kita ada di samping dia. Ketika mana tukang sembelih yang kita wakilkan itu dah nak sembelih, tentu kita boleh niat juga. Kita niatkan ketika itu. Jangan niat selepas disembelih. Habis dah sembelih, kita duk isap rokok dun tuan-tuan. Duk isap rokok dun, lepas tu kata mana lembuku tu sembelih dah, lah aku lupa niat. Maka tak jadilah ia ibadah korban. Umpama solat lah, kalau kita semayang maghrib, habis-habis semayang tak niat maghrib, habis bagi salam baru kita niat semayang maghrib, jadi tak tuan-tuan? Tak jadi. Pasal apa tak jadi? Pasal dah habis ibadah baru kita niat. Dan boleh juga mendahulukan niat seperti mana zakat, ketika mana membahagi-bahagikannya, ketika mana? Ketika mana pengakuan ta'yin akan binatang tersebut. Ini bukan ta'yin yang nazar tadi tuan-tuan, ni ta'yin pada haiwan binatang. Maksud kata orang tunjuklah ni lembu hang. Ni lembu hang. Maka apabila kita melihat lembu kita, maka ketika itu kita boleh niat untuk kita berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat dalam hati.
inilah lembu yang aku akan jadikan sebagai korban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ulama kontemporari meletakkan niat boleh lagi awal. Awal ketika mana kita menyerahkan duit kepada wakil. Ini selalu orang buat lah. InsyaAllah tuan-tuan perlu buat saya dulu lah. Bahkan saya pun buat macam tu lah. Ketika mana kita serahkan duit untuk mewakilkan beli, maka kita kata inilah sejumlah wang yang aku wakilkan kamu untuk membeli lembu untuk dijadikan korban kerana Allah Ta'ala. Maka dia pun terima. Maka ketika itulah kita niat untuk melaksanakan ibadah korban. Boleh tuan-tuan faham lah, ini basic dah. Jadi kalau kita nak wakil boleh tuan-tuan wakil dia ada beberapa tempat kita kena wakil kalau kita tak buat sendiri. Pertama, wajib kita wakilkan untuk pembelian terlebih dahulu. Ini penting. Kena niat kita wakilkan satu orang untuk membeli lembu. Kalau kita beli tak apa. Ni masalah kita suruh orang beli. Bila suruh orang beli, kena niat wakil. Aku wakilkan hang beli lembu aku. Maka barulah dia beli dengan transaksi yang sah. Kita terima lembu tersebut kerana kita dah wakilkan dia untuk membeli. Jadi dia boleh jadi milik dengan 3 benda. Haiwan dia boleh jadi milik dengan 3 benda. Yang pertama memang milik kita. Kita bela, kita jaga. Itu yang pertama. Yang kedua sebab beli. Maka dia boleh jadi milik kita bila kita beli. Dan yang ketiga beri. Orang beri kat kita lembu. Nah lembu hang. Nah aku bagi hang lembu hang sekok. Aku bagi kat hang lembu sekok. Maka jadi milik kita. Jadi dia boleh jadi milik kita dengan tiga sebab. Habis kita wakilkan dia untuk membeli, maka mai pula proses yang kedua, kita wakilkan pula untuk pengurusan. Lah ni senang, orang buat urus semua tuan-tuan, masjid buat semua. Jadi kita niat pula untuk pengurusan. Aku wakilkan pengurusan aku wakilkan masjid ataupun aku wakilkan wakil pengurusan lah untuk menguruskan segala hal ehwal berkaitan dengan ibadat korbanku kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagi dia proses daripada start sembelih, kemudian mengagih-agihkan dan sebagainya. Kita bagi dia wakil untuk menjalankan proses tersebut. Dan proses tersebut kebiasaannya kalau kita duduk lujuh daripada tempat lah. Ya, betul lah. Maksud kata pengurusan daripada awal sampai habis. Itu kita niat merangkumi keseluruhannya. Tapi kebiasaannya 2 akad lah. Satu akad membeli, kita wakilkan dia untuk membeli terlebih dahulu. Kemudian barulah kita akad untuk dia proses daripada awal sampai habis. Termasuklah daripada peringkat sembelih. Kemudian niat sembelih kalau seandainya dia tak ada. Dan yang ketiga adalah proses pengagihan daging korban. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, itu niat, insya-Allah tuan-tuan faham. Baik, kita masuk kepada melakukan korban untuk orang lain. Ini tajuk yang sering kali orang tanya lah tuan-tuan. Dengar baik-baik insya-Allah tuan-tuan. Tidak harus lagi tidak memada melakukan korban untuk orang yang hidup dengan tidak ada keizinannya. Bila maksud kata dalam kitab ni tuan-tuan, bila kita sebut tentang tidak harus dan tidak memada. Ni bahasa-bahasa kalau kita mengaji kitab Matlaq Badarain semua tuan-tuan. Kita jawab ulama ni tidak memada bermaksud kata tidak sah. Jadi tidak sah lakukan korban bagi orang yang hidup selain dengan keizinannya. Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Kita pandai-pandai buat kepada anak kita yang sudah bekerja, anak kita yang sudah berumah tangga. Kita nak bubuh atas nama dia. Bila kita buat atas nama dia tanpa keizinannya, maka korban tadi tidak menjadi sah walaupun anak kita sendiri. Tidak sah. Sama macam konsep zakat fitrah dululah yang pernah kita bahaskan. Tak sah, kena minta izin. Bukan susah pun minta izin tuan-tuan. Call dia. Ni Tony Pak nak buat korban kat hang. Macam mana? Kita okey. Okey, selesai tuan-tuan. Tu izin lah tu. Maksud kata dia bagi keizinan. Okey lah, tak nak bayar duit. Contoh macam ni lah, malam ni saya kata saya bagi keizinan tuan-tuan buat korban atas nama saya. Alhamdulillah, lega aku. Boleh dapat kenderaan yang hempoi-hempoi. Dekat contoh macam itulah. Maksud kata saya dah bagi keizinan secara umum, tiba-tiba ada nama saya, maka tidak menjadi kesalahan, sah hukum dia. Pasal saya dah bagi izin lah. Saya dah bagi izin pada malam ni. Yang kedua, telah terdahulu pembincangan bahawa harus bagi bapa dan datuk melakukan korban bagi anak atau cucu dengan harta dirinya. Bagaimana pula dengan anak ataupun cucu yang belum balik? Anak ataupun cucu yang di bawah tanggungannya, di bawah nafkahnya. Boleh tak boleh? Maka hukumnya sah, harus. Kita buat korban untuk anak di bawah tanggungan kita walaupun belum balik, dengan syarat duit tersebut adalah duit kita.
bukan duit mereka. Jangan duk pi pasal-pasal, pi korek tabung, pi buat keluar dalam tabung haji duit anak kita. Walaupun umur dia baru 5 tahun, kita pi ambil nak buat korban nanti, maka tidak sah sama sekali. Kena pakai duit kita, kena pakai harta kita sendiri. Maka itu dalil lebih kepada jalan sedekah. Kita sedekahkan untuk dia, maka dia dikira sebagai ibadah korban. Jadi boleh tuan-tuan, boleh, tidak menjadi masalah. Dan yang ketiga, demikian lagi tidak harus lagi memada melakukan korban untuk orang yang mati. Tapi yang baliang tadi didahulukan dengan akikah, lebih afdal lah. Kena dahulukan akikah lah, bagi anak yang belum buat akikah. Tapi kalau dah dia buat akikah, maka boleh seterusnya dengan korban. Demikian lagi tidak harus lagi tidak memada melakukan korban untuk orang yang mati dengan tidak ada wasiat daripadanya. Ataupun bahasa faham, tidak harus lagi tidak sah melakukan korban untuk orang yang mati dengan tidak ada wasiat daripadanya. Maka bersalahan dengan sedekah, dan bersalahan jikalau dengan wasiatnya, maka ianya harus. Jadi kita nak harmoninya, harus hukumnya kalau kita korban bagi si mati dengan syarat dia mewasiatkannya. Boleh, tapi dengan syarat wasiat. Boleh dengan syarat wasiat. Tapi kalau dia tak wasiat, maka tidak harus ataupun tidak sah. Namun ada juga pandangan seperti mana pandangan Ibnu Al-Qattan dalam kitab Furuq Masail, hukumnya harus walaupun tanpa wasiat. Ini pandangan yang kedua tuan-tuan. Hukumnya harus walaupun tanpa wasiat, tetapi mestilah disedekahkan semuanya. Tak boleh makan dan tak boleh diberikan hadiah. Maksud kata kita buat kepada si mati, walaupun si mati itu tak mewasiatkan, daging tersebut tak boleh makan dan tak boleh kita hadiahkan, maka semuanya serta patih kita kena sedekahkan kepada fakir dan miskin. Atas sebab apa? Kerana kita tidak boleh mendapat keizinan si mati untuk diberikan makan ataupun untuk diberikan hadiah. Logiklah. Pasal kita tak boleh nak minta keizinan. Ini pandangan daripada Ibnu Al-Qattan. Namun dalam muktamad mazhab Syafi'i kita harus dengan wasiat saja. Tak wasiat maka hukumnya tidak sah. Boleh tuan-tuan? Namun macam mana? Ada. Bila dia wasiat pada awal, sama konsep macam awal balik lah. Dan harta wasiat ni 1/3 daripada harta milik dia lah. 1/3 daripada harta milik yang dia tinggalkan. Tuan-tuan. Tapi muktamad dia tak perlu. Muktamadnya tidak harus. Apa sebab kita nak buat untuk si mati? Nak tanya tuan-tuan. Apa sebab? Apa sebab contoh kalau mak ayah kita meninggal, pasal apa kita nak buat kat si mati? Ayah dan mak kita, pasal apa? Pasal nak bagi pahala lah kan, sedekah pahala. Maka bila kita nak sedekah pahala, sebenarnya konsep ada dalam mazhab Syafi'i, kita boleh buat dengan jalan kita buat atas nama kita. Bila kita korban satu panggu ataupun satu bahagian, kita buatlah atas nama kita. Bila kita buat atas nama kita, lepas daripada sembelih ataupun sebelum sembelih pun boleh, tak ada masalah dalam bab kita nak niatkan pahala. Ataupun sebelum sembelih kita niat, ya Allah, inilah korbanku kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala, dan aku hadiahkan pahala korban ini juga kepada ibu dan ayah aku yang telah meninggal dunia. Dapat pahala kepada kedua mereka. Ataupun dah habis sembelih, ya Allah, tadi kita niat dah, kita dah niat korban, habis sembelih, ya Allah, mudah-mudahan pahala korban yang aku laksanakan pada tahun ini disedekahkan juga kepada ibu dan bapakku kerana Allah Ta'ala. Pun boleh tuan-tuan, Allah Ta'ala akan limpahkan pahala kepada kedua-dua mereka, insya-Allah. Bolehlah buat. Pada kita buat konsep yang tak boleh tadi, lebih baik kita buat macam tu. Atas nama kita yang hidup, kita boleh bagi keizinan untuk dihadiahkan dan sebagainya, dan kita juga kongsi pahala kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, habis selesai. Kita masuk kepada hukum memakan daging korban. Lah tuan-tuan, sikit lah ni, tapi panjang lah pun. Boleh tuan-tuan, lanjut sikit malam ni dah. Baik, hukum memakan daging korban. Tuan-tuan pun tahu lah, paling afdal apa dia? Paling afdal. Nak dengar sikit tuan-tuan, saya parti kat Facebook tuan-tuan ni, dah ada dah asatizah dah mengajar. Apa dia yang paling afdal? Paling afdal, kira A plus. Tak ada lah yang paling afdal, mereka yang tu lah afdal. Apa dia yang paling afdal? Sedekah apa? Semua sekali.
Betul lah tu. Alhamdulillah. Bagus. Fardu kifayah. Seorang jawab, yang lain tak payah jawab. Melawak tuan-tuan tak fardu kifayah pun. Jadi apa yang paling afdal dalam kitab yang kita mengaji ni tuan-tuan ingat baik-baik. Sunat bagi orang yang berkorban memakan daripada korbannya yang sunat. Tetapi yang terafdal bahawa jangan dia makan darinya melainkan sedikit jua kerana mengambil berkat akan dengannya. Yang terafdal bahawa yang dimakan itu adalah hati dan disedekahkannya sekalian yang tinggal kerana Nabi SAW adalah dia baginda makan daripada hati korbannya, riwayat Baihaqi. Yang paling afdal, tak ada papan tuan-tuan, dulu bukan ada papan dah. Tak apalah cerita ni. Yang paling afdal dia ada 3 pecahanan. Ni nak bagi tuan-tuan nampak gambaran ni, imagine sikit. Yang pertama makan, yang kedua sedekah, yang ketiga hadiah. Tu basic lah tuan-tuan. Makan, sedekah, hadiah. Paling afdal kalau tuan-tuan nak buat, paling afdal apa dia? Yang A+, iaitulah dia makan hanya sekadar sedikit ataupun ikut Nabi makan hati. Makan sedikit ataupun ambil hati. Hatilah ikut pada sunnah yang paling afdal, Nabi makan hati. Dan yang kedua iaitulah sedekah secara sepenuhnya ataupun keseluruhannya ataupun semuanya. Inilah yang paling besar pahala di sisi Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, yang mengiringi akan fadilat bahawa dia makan 1/3-nya dan sedekah 2/3-nya. Ranking yang kedua, yang tadi A+++, ada 3+. Yang kedua A++, ada 2 yang plus. Apa dia? Dia ambil 1/3 habuan makan dia dan keluarga, barakah. Yang kedua dia bagi 2/3, baki yang dia ambil semua dia sedekah kepada fakir dan miskin. Ini yang kedua paling terbaik. Boleh faham lah? Boleh nampak tuan-tuan lah? Okey, jelas. Mengiringinya pula pada fadilat bahawa dia makan 1/3 dan sedekahkan dia 1/3 dan hadiahkan kepada orang kaya 1/3. Ni selalu orang buat lah. 1/3 makan, 1/3 sedekah dan 1/3 hadiah. Maka ini A+. Ada 3 peringkat tuan-tuan. Pilihan di tangan tuan-tuan nak buat yang mana satu, ketiga-tiganya bagus. Tapi yang paling bagus, yang paling afdal ikut turutan yang saya sebutkan tadi. Boleh faham? Okey. Sekarang kita ada satu lagi peringkat. Peringkat dia tak gagal tapi lulus. Ni kata Datuk Rosli punya dulu lah. Dia tak gagal tapi lulus. Kira kalau ada A, B, C, D, E kira gagal lah. E ni kira tak sah lah, gagal. Dia peringkat D. Kira dia peringkat buah abang lulus lah. Tapi jangan buatlah yang D ni. Apa dia lagi dia sentuh? Sebab lagi akan masuk pada bab yang disebutkan tadi. Kadar minimum yang wajib disedekahkan. Berapa kadar kita kena wajib bagi kepada fakir miskin? Wajib atas orang yang berkorban pada korban sunat, sedekahkan suatu daripada dagingnya sekalipun sedikit. Dia ada portion yang wajib kita berikan kepada orang yang fakir dan miskin. Kalau tak bagi maka tak sah kita punya ibadah korban. Berapa kadar? Kadar yang sedikit sekalipun. Maka kalau kita rujuk kepada sebahagian ulama, sekurang-kurangnya adalah setengah retail, menyamai lebih kurang 300 gram. Maksud kata lebih kurang setengah kati. Satu kati 600 gram, setengah kati 300 gram. Bagaimana ulama boleh ambil 300 gram? Iaitulah dengan istilah memberi. Bila memberi tuan-tuan, beri. Maksud kata dengan penuh tapak tangan. Dia bukan bagi secubit. Kalau secubit macam ni, ni maksud kata memberi daging. Maka ulama ambil satu daging dengan satu tapak tangan, maka pergi timbang. Timbang-timbang lebih kurang dapat setengah kati. Maka itulah kadar yang wajib untuk diberikan pada fakir dan miskin. Boleh faham tuan-tuan? Wajib bagi. Kena ada 300 gram. Wajib bahawa yang disedekahkan itu daging mentah lagi basah. Yang 300 gram tu dia mesti kena mentah dan juga basah. Tak boleh buat apa, mesti kena mentah dan basah dan tidak bertulang. Dia jangan duk pergi bubuh tulang 1 gram, 200 gram daging. Tidak, tak boleh tuan-tuan. Dia mesti solid. 300 gram adalah daging. Kalau 300 gram daging nak pergi tampuk lagi dengan tulang bagi kat dia, tak apalah. Dah sampai kepada paras yang wajib.
maka dia memberikannya kepada fakir dan miskin yang Islam lagi merdeka, walaupun seorang atau muqatab jika yang memberikan itu bukan tuannya. Jadi kena bagi kepada orang yang Islam, Islam lagi merdeka. Maka tidaklah memada mensedekahkan apa jua yang tidak dinamakan daging, seperti mana kulit, hati, limpa dan perut. Dan tidak lagi memada sedekahkan daging yang sudah masak, memada sedekahkan daging yang kering. Dengar, tidak sah bila mana kita bagi selain daripada daging. Bagi kulit, bagi tanduk, bagi kepala, bagi tulang, bagi perut, bagi ekor, maka tidak memada akan tersebut. Tidak sah kita berikan dengan item-item yang saya sebut tadi. Dia mesti kena bagi daging yang basah lagi mentah. Dan tidak sah juga kalau kita bagi yang sudah masak. Kadang-kadang terlebih cerdik tuan-tuan. Dia tak ada apa daging yang aku dapat ni, satu panggu aku punya, aku nak masak. Dia pun masak tuan-tuan. Masak bukan biasa-biasa lah. Masak gila-gila punya, lemsheng apa ke tuan-tuan dia nak buat lah. Contoh lah, nasi Arab kau dia buat, dia kata aku sedekahkan kepada fakir dan miskin. Niat dia bagus. Dia kata aku takkan makan. Pasal memang niat aku nak buat ni semua kepada orang susah. Sah tak tuan-tuan? Tak sah ibadah dia. Jadi kalau dah buat, macam mana nak buat? Tuan-tuan, kita tengok. Kalau kita dah buat macam perkara yang saya sebut tadi, apa kita nak buat? Kita baca sikit. Tidak memanda jika dia tidak menjadikannya makanan, maka dia memanggil fakir atau miskin, memakannya atau menghantarkannya kepada mereka. Tidak harus memberikannya kepada fakir dan hamba. Jadi yang mukhatab. Jadi tak boleh kita bagi kepada orang kafir. Daging korban tak boleh bagi pada orang yang kafir tuan-tuan. Tapi kalau kita nak ra'i jiran sebelah, kita dah buat untuk orang hadiah lah, ni hadiah yang kita duk masak, nak panggil jiran-jiran yang kaya raya ni tuan-tuan, main makan sekali, maka kebetulan jiran kita juga orang yang bukan Islam. Nak meraihkan orang bukan Islam panggil, sebab mereka pun duk rapat dengan kita, maka carilah daging yang lain, bukan daripada daging yang melaksanakan ibadah korban. Walaupun portion tu adalah portion hadiah, tak boleh kita guna pakai untuk orang yang kafir. Maka jika dia memakan sekalian daging korbannya atau menghadiahkan sekaliannya, dia wajib mendhamankannya. Maksud kata dia wajib ganti semula. Contoh kata tahun lepas kita dah buat dah, tak tahu rupanya tak boleh masak semua, maka apa perlu kita buat? Kena ganti semula tahun ni, iaitu dengan kadar 300 gram. Pergi market beli daging mentah lagi basah dengan kadar 300 gram, maka sedekahkan balik kepada fakir miskin di kawasan di mana kita sembelih. Maka itu cara bagaimana kita nak ganti balik lah, dhamankan balik, menggantikan balik, dan wajib dia sedekahkan. Boleh. Kemudian haram memberi milik daging korban kepada orang-orang kaya untuk mentasarufkannya dengan jual atau barang sebagainya. Orang yang terima hadiah, portion hadiah, orang kaya, bukan orang susah, orang kaya. Tuan-tuan, orang kaya dia ada batasan dia. Bila dia dapat daging yang mentah lagi basah, maka haram dia memberi milik. Dia tak ada milik pada daging tersebut. Dan dia tidak boleh mentasarufkannya, yakni tak boleh suka hati dia buat, iaitu dengan jual atau barang sebagainya. Bila orang bagi kat dia hadiah daging mentah, yang terima tu orang kaya atas jalan hadiah, daging tu dia tak boleh jual. Dengar baik-baik tuan-tuan, kita lah, kawasan ni kira kawasan orang hadiah lah, kaya raya lah. Amin tuan-tuan, orang kaya. Tuan-tuan, kaya. Jadi bila kaya orang bagi daging, tak boleh tasarufkannya dengan suka hati. Tak boleh buat suka hati. Yang pertama, tak boleh baginya untuk jual. Tak boleh jual. Kemudian, daging mentah itu juga tidak boleh bagi mereka akan hibah. Hibah pun tak boleh. Apa makna hibah? Daging orang bagi tuan-tuan, anak dia balik daripada KL, dia bagi daging tu pula ke anak dia, hibah. Tak boleh. Tak boleh hibah daging mentah lagi basah kepada anak dia, pasal dia bukan milik dia. Habis jalan apa yang dia boleh? Jalan yang dia boleh hanyalah jalan yang mentasarufkannya dengan makan. Dia buat masalah dia makan untuk habuan diri dia. Yang kedua, untuk jalan sedekah. Kalau dia tak mau daging tu, dia bagi kepada orang fakir miskin. Jalan sedekah, boleh, tak ada masalah. Dan juga bagi orang yang kaya, dia buat masak-masak. Masak lah, masak banyak-banyak, bagi jemur boleh orang makan balik. Hasil daripada dia. Dia tak bagi mentah lagi basah. Tu yang boleh. Pertama, boleh makan. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, buat makan. 3 jalan tu saja boleh digunakan bagi orang yang kaya. Kemudian bagi orang yang fakir,
mentasarufkan daging korban dengan jual dan hadiah sedekah, apa barang semua dibolehkan, diharuskan. Jadi orang paling senang adalah orang yang fakir dan miskin jalan sedekah. Dia dapat daging korban, dia nak buat apa ikut suka dia tuan-tuan. Ikut suka dia. Dia nak makan boleh, nak pergi jual boleh. Apa lagi? Nak bagi kat orang pun boleh. Nak buang pun boleh. Na'udzubillah lah kan. Tapi nak cerita kata dia boleh mentasarufkan. Dia boleh buat ikut suka hati dia. Ataupun dia kumpul semua daging-daging, dia pergi semua masjid, dia kumpul daging, berlama-lama, maka dia jual. Dapat kata 100 kilo. Oh, banyak orang 100 kilo katakan. Dapat RM4,000 contoh. Maka dia ambil duit RM4,000 tu. Boleh. Tidak menjadi masalah. Ataupun dia dapat daging tersebut, dia wakilkan kepada pengurusan pula. Dia niat wakil. Milik dia. Kemudian dia wakilkan kepada pengurusan. Ni, kalau ada siapa-siapa nak beli daging ni, aku nak jual dengan kadar sekian-sekian. Kita dah diwakilkan, kita pula jual, dapat duit bagi kat dia. Maka boleh juga tuan-tuan. Pasal dia milik sepenuhnya bagi fakir dan miskin. Haram atas yang empunya korban dan atas warisnya menjual suatu daripada korbannya. Ni kita lah. Kalau kita buat korban, dengar baik-baik. Kita dah sentuh hadiah, kita dah sentuh sedekah, dan kita nak sentuh orang yang boleh makan. Siapa dia? Yang pemilik korban lah. Orang yang buat korban tidak boleh sama sekali menjual daripada sesuatu korbannya. Apa saja yang ada pada korban tersebut tak boleh jual tuan-tuan. Kepala tak boleh, ekor tak boleh, kulit tak boleh, perut tak boleh, apa pun tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Kalau kita ambil sekalipun kulit dia, kita ambil, kemudian kita buat lapik kering. Kemudian cucu kita tahu kata tu kulit korban, maka cucu kita bila kita meninggal, cucu pergi jual. Jual itu haram hukumnya, tak boleh. Walaupun dah generasi demi generasi, tak boleh jual. Sebab tu kena pesan lah, kalau kita ada anak, kita ambil barangan-barangan ataupun benda-benda korban, maka kena bagi tahu ni apa kerih ke apa ke tanduk ni ke, jangan jual pasal ni korban aku dulu, yang pernah aku buat. Jadi tak boleh jual. Dan mentalafkannya, tak boleh kita menghapuskannya ataupun memusnahkannya. Lepas sembelih tak boleh musnahkan. Sebab itu pandangan ulama mengatakan bahawa bila kita sembelih jangan buang barang-barang yang boleh bagi manfaat. Kalau perut contoh, perut boleh bagi manfaat tak tuan-tuan? Perut bagi manfaat. Telinga, salah satu anggota yang ada orang makan. Ekor, kemudian apa lagi? Dan sebagainya lah. Apa kaki dia ke, ada orang nak makan-makan lah. Tapi tak tahulah orang makan tak makan. Tapi kalau atas dia orang makan, garain tu. Dalam bahasa kami, kalau saya kat Morocco dulu memang saya suka yang tu. Oh, dia punya kesedapan dia luar biasa. Tapi bukan tapak kaki lah, atas tapak kaki tu. Tuan-tuan, jadi dia sedap. Dia ada benda yang sedap. Jadi bila mana kita sembelih, jangan mentalafkannya, jangan memusnahkannya. Jangan lepas sembelih korek lubang pergi buang terus secara automatik. Tak boleh. Dia kena buat apa? Kena letakkan satu tempat di mana sekira-kira orang dah berputus asa, tak mau ambil barangan tersebut, baru tanam. Maksud kata, kira kita sembelih pagi, lepas pada waktu duha, ketika waktu duha, kemudian kita biar dekat satu tempat, siapa nak ambil. Maka sampai ke petang, siapa pun tak ambil, time tu barulah boleh memusnahkannya. Korek-korek lubang, buh tanam. Baru boleh tuan-tuan. Selagi mana benda itu boleh memberi manfaat. Dan lagi haram atasnya memberi kulitnya sebagai upah tukang sembelih, kerana belanja upahnya itu wajib di atas yang empunya korban. Ini tuan-tuan pun tahu, tak boleh kita beri upah kepada tukang sembelih dengan daging korban ataupun bahagian korban. Baik tuan-tuan, bahagian yang paling lekeh di bagaimana? Yang mana kalau dia masuk korban, iaitulah makan, sedekah dan juga hadiah. Orang yang duduk kategori D adalah orang yang dia sedekahkan, dia makan secara keseluruhan. Bahagian dia tu dia ambil semua. Katakan kalau 10 kilo, maka dia balas 9,700 gram. Dia ambil habuan dia untuk makan, dia hanya tinggal kepada fakir miskin jalan sedekah, tinggal 300 gram dia. Kemudian hadiah dia tak bagi langsung, arti kata dia pulun dekat seminima yang wajib bagi miskin ataupun fakir miskin pada jalan sedekah. Maka inilah orang yang sah ibadat korban dia, tetapi paling lekeh lah tuan-tuan. Dia tak capai matlamat, yang mana korban ni sepatutnya kita perbanyakkan sedekah. Tu ada pandangan yang kata tuan-tuan, tak boleh ambil lebih pada separuh, kan? Tak boleh ambil daripada separuh daripada kita punya bahagian. Tapi kalau kita ambil semua, lebih daripada separuh lah. Macam mana pula?
Tuan-tuan, itu adalah pandangan qaul qadim dalam mazhab Syafi'i. Itu adalah pandangan qaul qadim dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau pandangan muktamad dalam mazhab kita macam itulah. Maksud kata takat 300 gram, tetapi dia boleh ambil secara keseluruhannya dengan dia boleh ambil keseluruhannya, tetapi perkara itu adalah perkara yang paling bawah lah. Tapi tetap ibadah je sah di sisi hukum kita. Yang terhadnya itu, yang hukum yang berkait jadi wajib pada ibadah korban kita itu adalah pada jalan sedekah. Yang terkait dengan wajib apa dia? Sedekah ya. Yang ibadah sedekah, yang hadiah nak bagi boleh, tak bagi pun boleh. Yang terkait adalah sedekah. Dan wajib sedekah itu sekadar 300 gram. Macam tadi kita bagi kat orang kaya hadiah tu, dia tak boleh bagi dekat orang lain pula jadi sedekah ke bagi apa tak boleh kan? Daging korban. Betul. Dia tak boleh hibah. Dia bukan milik kita. Dia bukan milik kita. Kalau saya bagi kat mak saya bagi kat adik-adik saya, Tak boleh. Boleh bagi kepada fakir miskin saja. Jalan sedekah ya boleh. Ya. Milik kita, kita terima sebagai orang kaya. Kita sebagai orang kaya, kita menerima daging korban. Okey, bila terima daging korban, kita patah balik tengok ayat yang dikarang oleh pengarang kitab kita. Nak bagi faham ayat dia, tengok Okey, dengar. Haram memberi milik daging korban kepada orang-orang kaya untuk mereka mentasarufkannya dengan jual atau barang sebagainya. Haram memberi milik, maksud kata orang yang menerima hadiah daripada orang-orang kaya, dia tidak memiliki milik pada daging korban. Itu satu. Tetapi harus menghantarkannya daging korban kepada mereka di atas jalan hadiah jua. Boleh bagi atas jalan hadiah. Maka tidak boleh, yakni haram akan mereka mentasarufkannya, yakni dibuat segala suka hatinya dengan jual ataupun hibah. Dia tak boleh dia pergi jual ataupun hibah. Hibah apa makna hibah? Hibah ni adalah satu milik yang kepunyaan kita, yang sesuka hati kita nak bagi. Hibah tak boleh. Hanya hendaklah dia mentasarufkannya dengan makan dan sedekah dan jamu orang kaya yang lain atau fakir yang Islam. Yang tu ya boleh. Boleh, Mak Nuri boleh. Jadi masalah kita masak, kita dah buat dah, masak kita bagi orang kaya makan. Ya. walaupun dia dapat hadiah tu, dia nak bagi kat orang sebagai hadiah pun tak. Ya. Dia betul. Dia macam ni, dia konsep dia, orang kaya ni dalam bab ibadah korban, orang kaya ni umpama menumpang kasih orang miskin. Dia menumpang rezeki orang miskin. Iaitu seperti mana kalau kita pergi kenduri. Kenduri ni tuan-tuan, orang kaya ni main makan kenduri lah, buah-buah makan kenduri lah. Tapi dia tak boleh bawa siar, dia tak boleh pergi ambil bungkui bawa balik. So kalau saya nak bagi hadiah tu kat mak saya tu, saya kata mak saya bagi ni, mak tolong wakilkan bagi kat siapa-siapa tak apa. Bagi hadiah ni bagi wakil kat. Straight sedekah. Dia kena sedekah. Jangan bila jatuh sedekah. Dah. Ya. Faham. Portion hadiah jangan hibah. Maksud kata hibah, kita memberikan daging tersebut kepada orang lain dengan daging yang mentah lagi masak. Bila kita nak wakilkan orang, nak bagi kepada orang lain, hanya satu golongan yang boleh terima daging mentah tu, iaitu orang miskin pada jalan sedekah ya boleh. Maksud kata kalau kita nak bagi kepada orang lain pun, wakilkan dia untuk bagi kepada fakir miskin bolehlah, wakil atau wakil. Tapi kalau kita bagikan mak kita bukan orang miskin yang tak layak terima sedekah, kemudian mak kita pula pergi bagi kepada orang kaya yang lain pula, tetap sama hukum dia. Tak boleh lah. Wakil tak. Macam mana saya? Kita pesan mak kita tolong bagi kat abang satu bahagian. Bahagian kita? Bahagian kita tak ada masalah. Tapi kita lepaskan mak kita, kita tolong bagi kat abang. Boleh. Dia beza. Kalau soalan doktor tadi, soalan doktor tadi, kalau portion kita korban lah. Korban tak ada masalah. Pasal kita bahagian makan.
Tuan-tuan fahamkah soalan tadi duduk portion makan ni? Yang sendiri ni. Peserta korban. Peserta korban tak ada masalah lah. Dia bila portion makan buah habuan kita. Makan kita ni bukan makan kita seorang, makan sekali adik-beradik kita semua lah. Yang sendiri tu betul. Faham? Satu ketika sendiri, satu ketika kita bagi sedekah. Satu ketika lagi kita bagi hadiah kan, bagi orang kaya. Daging sendiri tak apa kan. Tapi kalau daging yang hadiah tu lah saya tanya tu bahagian kita tu. Bahagian saya 3 bahagian tu, satu ketiga. Okey, yang sedekah saya serah kat surau. Yang sendiri saya makan. Lepas tu yang hadiah tu saya bagi kat tangan mak saya, suruh bagi kat adik-adik saya. Jadi yang tu tak boleh lah, tak boleh lah. Sepatutnya bahagian kita 1/3 tu lah yang kita makan. Bagi dekat semua adik-beradik kita. Habis selesai. Contoh kata kita ada 5 kilo, 15 kilo. 5 kilo habuan kita, 5 kilo buah sedekah, 5 kilo hadiah. Baik, 5 kilo habuan kita tu kita ambil lah 2 kilo, 3 kilo lagi bagi kat mak. Mak nak bagi kat siapa? Biar pergi lah siapa pun. Pasal ahli keluarga kita. Yang 5 kilo tengah tu sedekah, semua wajib bagi pada fakir miskin. Dengan kadar wajib yang 300 gram tu lah. Ataupun 500 lagi pada jalan hadiah. Kena kalau jenis tak ikut portion 1/3, 1/3, 1/3, balas portion yang D tadi. Semua balun kat kita. Bila semua balun kat kita, portion kita lagi besar lah. Tapi dia paling lokoh ya. Dia paling lekeh lah serta dia. Faham tak? Dia serta dia kalau portion adik-beradik ni, selalunya adik-beradik ni ahli keluarga kita, kebiasaan kita bagi makan kita punya bahagian lah portion kita. Dan selalunya orang kaya ni pengurusan ni pun buat masak lah ramai-ramai kan, masak ramai-ramai makan, tak pun bagi kepada jiran-jiran kan. Pengurusan bagi pada pengurusan dah bagi 1/3, 1/3, 1/3 lagi bagi pada hadiah kepada orang yang menguruskan, duk buat kambing-kambing ni semua. Itu dia maksud kata, bila bagi kepada orang yang duk menguruskan atas jalan hadiah, dia dapat daging tu yang dia tak boleh mentasarufkan diri dia tu suka hati. Dia tak boleh pergi jual ke, tak boleh pergi hibah. Yang tu yang maksud dia. Faham dulu dia tuan-tuan? Ataupun kita dah tahu dah 1/3 ni bahagian untuk jiran-jiran kita, 1/3 untuk jadi jiran kita atas jalan hadiah. Maka ada AJK, dia kumpul semua 7 bahagian, dapat 1/3, 1/3, dia pergi bagi bedok semua sorang-sorang jiran-jiran yang ada kat surau Siti Aisyah ni, semua dapat 1 bungkus, 1 bungkus, 1 bungkus. Maka orang yang dapat 1 bungkus tu pada jalan hadiah, dia tak boleh mentasarufkan dia sesuka hati. Dia tu. Dia tak boleh macam tu. Simpan je lah. Bagi fakir miskin. Bagi fakir miskin. Tapi dia tak boleh bagi kot. Kalau kita dah bagi banyak macam kita kan, semua kita buat, tiba-tiba kita bagi dekat satu orang kat taman kita kan, semua bagi hadiah kat dia. Dia tengok dia dapat dekat 20 kilo. Tolak lah. 20 kilo tu dia tak boleh lah dia bagi kat orang lah. Dia kena makan kat dia ataupun dia masak bagi kat orang. Tak boleh. Boleh lah, boleh. Dia dapat yang daging hadiah tu, dia boleh bagi kat fakir miskin. Hadiah dia boleh buat 3 benda. Yang pertama, orang yang menerima hadiah daging korban mentah lagi basah, ni daging yang ni, soal daging yang ni daging ya. Mentah lagi basah, yang pertama dia boleh makan. Yang kedua dia boleh sedekah. Sedekah ni lah yang maksud sedekah, kita kena faham lah. Sedekah tak ada orang lain dah. Sedekah fakir dan miskin. Dan yang ketiga dia bagi makan orang yang kaya lagi miskin, orang kaya ataupun miskin. Maksud kata dia masak, dia panggil orang makan. Jadi kalau daging dia banyak, dia buat masak-masak, bagi orang makan, habis dia jangan mentah lagi basah ya. Dia isu dia sekarang ni, jangan daging tu mentah lagi basah. Ataupun dia buat masak-masak, dia bungkus-bungkus bagi kat orang makan pun boleh, tak masalah. Faham? Boleh lah tu. Tuan-tuan, insyaAllah. Cuma soalan tadi saya tak berani nak jawab secara detail lagi. Had limit sampai mana untuk sampai pada peringkat haram untuk memindahkan ni tuan-tuan, memindahkan daging korban. InsyaAllah saya jawab. Itu ada pandangan masalah dia tu, pandangan hukum lain. Okey tuan-tuan, last satu lagi. Last lagi. Waktu tuan-tuan, waktu sikit ya tuan-tuan, last sikit ni. Waktu korban, bila nak start korban? Waktu masuknya waktu sembelih korban itu
kemudiannya daripada terbit matahari pada hari raya, dan kemudian daripada lalu masa kadar 2 rakaat sembahyang dan 2 khutbah yang ringan akan sekaliannya. Itu waktu yang boleh kita start buat korban. Iaitulah pada waktu di mana terbit akan matahari hari raya. Pukul berapa? 7 minit syuruk. Start 7 minit plus dengan boleh sembahyang dengan kadar 2 rakaat. Campur dengan sembahyang 2 rakaat berapa minit? Kita sembahyang 2 rakaat berapa minit? 5 minit, 10 minit. 5 minit. Okey, campur dengan 5 minit 7:12. Campur dengan 2 khutbah yang ringan akan sekaliannya. Khutbah hari raya berapa? 10 minit lah. Kata 10 minit lah. Okey, berapa? 7:22. 7:22 dah boleh start sembelihan. 7:22 dah boleh start sembelih. Pasal ada orang jenis, dia kata, "Ustaz, kami nak sembelih awal." Pasal apa sembelih awal? Pasal orang sembahyang raya kami nak edak dah daging-daging korban semua. Jenis macam ni tak payah buat lah tuan-tuan. Lagilah kali sembahyang pun tak. Pasal apa? Oh, darah macam ni nak sembahyang macam mana? Dia bagi clue darah pula. Jadi buatlah cara biasa. Habis sembahyang, habis khutbah, kemudian buatlah tuan-tuan. Time tu buat ramai-ramai. Yang terafdalnya adalah mentakhirnya hingga naik akan matahari. Wallahu taala alam bisawab. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala, berhenti dekat dululah. Lama dah 9:30. Boleh. Kata hari yang Arafah ni depa dah hukum kat Arafah ni, dia maksud dia kita kena follow depa lah. Sebab dia bukan kira anak bulan lah, dia kira depa dah hukum hari tu dah jatuh hari Arafah lah. Depa dah jadi Arafah lah, kita esok depa dah raya lah. Macam mana kita nak kena puasa hari tu? Macam mana? Yang soalan tu ada banyak ustaz ni duk kupas ni benda ni jadi confuse sebab depa dia anak bulan lah, dia kata depa dah Arafah lah. Jawapan dia boleh. Puasa Arafah adalah besok hari, habis selesai. Pasal apa beza hari dan sebagainya, sebenarnya ada perbahasan panjang. Jadi saya pun tak detail perbahasan berkenaan dengan perbezaan hari. Tapi Allah SWT, saya baru ni saya tengok ulasan daripada mana, dia kata jawapan ringkasnya boleh buat seperti mana keadaan kita pada hari ini, keadaan kita di tempat itu. Iaitu kalau besok kita belum lagi besok kita raya, maksud kata kita beza masa dengan dia, jadi kita boleh berpuasa Arafah pada esok hari. Jadi tuan-tuan puasalah semua besok insya-Allah. Khamis jangan, Jumaat jangan. 3 hari lagi tasyrik jangan. Tu ya. Wallahu taala alam. Yang baik datang daripada Allah. Yang salah dan silap itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Ampun maaf dipinta anda terkasar bahasa tersasul bicara. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati, dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.